Gabungan Rakyat Sabah JRS kekal kukuh meskipun beberapa pemimpin dalam gabungan ini meninggalkan parti menjelang pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17. Pengerusinya, Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, tindakan beberapa individu yang memilih untuk berpindah parti atau bertanding sebagai calon bebas adalah hak masing-masing. Namun ia tidak menjejaskan kekuatan JRS dalam menghadapi PRN Sabah ke-17. Fokus utama JRS kini adalah memastikan kestabilan politik negeri, kesinambungan agenda pembangunan dan memperoleh mandat jelas daripada rakyat Sabah bagi penggal seterusnya. Beliau yang juga Ketua Menteri menegaskan perkara tersebut selepas pelancaran manifesto JRS bagi PRN Sabah ke-17. Manifesto bertemakan Rumah Kita, Kita Jaga, Tanah Air Maju, Rakyat Berkemajuan. Melonjakkan pendapatan negeri serta mengangkat sosioekonomi rakyat dalam tempoh 5 tahun akan datang. Itu misi utama manifesto JRS yang dilancar pada Isnin. Kita merujuk kepada dua matlamat utama. Sama iaitu dari segi negeri adalah kita meneruskan momentum pengukuhan hasil pendapatan negeri, dan dari segi rakyat itu adalah kita memperkukuhkan momentum untuk kita mendaya upayakan sosioekonomi rakyat. Menurut Datuk Armizan, manifesto ini digerakkan melalui 4 rukun utama iaitu Sabah diutamakan, Sabah maju ke hadapan, Sabah maju jaya dan Sabah bersatu. 4 rukun ini diterjemahkan melalui 16 strategi merangkumi pelbagai agenda pembangunan, merentasi sektor ekonomi, infrastruktur, keselamatan, pendidikan, pembangunan modal insan, kelestarian alam dan kesejahteraan rakyat, termasuk tuntutan hak-hak Sabah seperti termaktub dalam perlembagaan. Amanah untuk membawa pembangunan dan kemajuan seimbang untuk rakyat fokus calon JRS bagi Dun Sukau, Dun Kuamot dan Dun Lamag selepas disahkan sebagai calon bagi kawasan berkenaan. Tetapi dalam kegembiraan ini, kita perlu ada tanggungjawab kepada rakyat. Walaupun kita sudah dicalonkan, tetapi jangan kita terlampau gairah, senang hati. Kerana ini adalah tugas yang berat untuk rakyat. Kerana rakyat perlu diutamakan. Rakyat kita mau supaya pembangunan itu berterusan. Rakyat mau supaya ekonomi terus dipertingkatkan untuk kebaikan mereka. Jadi dengan bertolak daripada itu, saya yakin dan percaya berdasarkan kepada aspirasi rakyat itu sendiri, maka bukan sahaja, tetapi besar kemungkinan rakyat akan memberi kepercayaan kepada calon-calon JRS. Ini memberi satu peluang dan sinar baharu kepada orang-orang muda di luar sana agar lebih mempercayai sistem berpilihan raya ataupun sistem politik yang kita amalkan sejak sekian lama ini, terutamanya warna politik kita di Sabah. N58 Lamag menyaksikan saingan 6 penjuru manakala N57 Kuamot pertembungan 8 penjuru dan N59 Sukau 7 penjuru. Tingkat keperluan asas serta pembangunan ekonomi menerusi sektor perindustrian, agenda utama calon Pakatan Harapan di Dun Elopora dan Dun Tanjung Papat. Our main point is to solve the crisis yang kami masyarakat di Sandakan menghadapi, iaitu kekurangan bekalan air dan juga selain daripada itu electricity. Kami ada satu motif ingin menghidupkan semula pusat bandar Sandakan, sebab untuk bagi Tanjung Papat kita punya nadi ekonomi yang terutama memang di pusat bandar kita. N55 Elopura menyaksikan saingan 7 penjuru manakala N56 Tanjung Papat melibatkan pertembungan 8 penjuru. Tingkat peluang kemenangan kepada rakan sekutu itu penjelasan pengarah bersama pilihan raya PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail susulan calon Pakatan Harapan PH bagi Dun Silam menarik diri bertanding kerusi berkenaan pada PRN Sabah ke-17.
Menurutnya, keputusan dicapai secara bersama bagi meminimumkan risiko pertandingan 3 penjuru sekaligus meningkatkan peluang kemenangan kepada rakan sekutu yang bertanding kerusi tersebut selaras pendekatan PH memastikan tiada pertembungan dalam kalangan parti gabungan yang boleh menjejaskan peluang kemenangan dan pembentukan kerajaan negeri lebih stabil selepas pilihan raya. Sebelum ini, Pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Sabah, Datuk Mustafa Sakmud mengesahkan keputusan calon PH bagi Dun Silam, Abdul Halim Sidek Gulam Hassan yang menarik diri bertanding di kerusi itu. Pihaknya menghormati keputusan tersebut yang dibuat secara bertanggungjawab selepas mengambil kira pelbagai pertimbangan termasuk menjaga hubungan baik dan keharmonian antara parti-parti komponen dalam PH serta rakan kerjasama politik di Sabah. Mereka bukan sekadar pengundi baharu tetapi suara yang mampu mengubah lanskap politik Sabah. Pengundi muda dijangka tampil lebih celik, lebih lantang dan lebih berani menyuarakan masa depan negeri. Magdalena Depol ada perkongsiannya. Menjelang pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17, suara anak muda kini menjadi tumpuan. Mereka bukan lagi pemerhati tetapi penentu kepada arah baharu politik negeri di bawah Bayu. Statistik menunjukkan lebih 55% pengundi di Sabah kini terdiri daripada golongan muda berusia antara 18 hingga 35 tahun. Ia hasil pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran automatik. Penglibatan beliau dalam aktivisme politik, terutama sekali melalui parti-parti politik dan juga mahasiswa di universiti contohnya amat memberangsangkan. Dan ini menunjukkan literasi politik sudah menyerap kepada golongan muda dan mereka mula berfikir bahawa politik itu bukan setakat mengundi tetapi lebih kepada memahami sifat-sifat kenegaraan dan cara untuk membangunkan negeri melalui penglibatan secara aktif dalam politik. Aspirasi kolektif belia dan rasa kerajaan perlu bergerak seiring. Sebagai jambatan antara belia dan kerajaan, Majlis Belia Sabah menekankan keperluan kolaborasi strategik pasca PRN Sabah ke-17 agar suara anak muda terus relevan dalam pembangunan negeri. Kami mencadangkan agar setiap dasar kerajaan yang menyentuh hal belia dapat dirangkap bersama input wakil-wakil belia dan badan bukan kerajaan. Dan pendekatan kolaboratif seperti ini akan memastikan suara generasi muda tidak tenggelam selepas PRN. Kesedaran politik yang meningkat dilihat sebagai petanda kematangan demokrasi. Anak muda kini lebih peka terhadap isu semasa dan berani bersuara. Kita raikan demokrasi, ini peluang kita untuk memastikan kerajaan negeri yang wujud terbentuk selepas PRN 17 ini, kerajaan yang benar-benar menggambarkan aspirasi rakyat Sabah dan yang pastinya sebuah kerajaan yang kuat, yang kukuh, yang stabil, yang akan mendapat membawa Sabah lebih maju dan berjaya pasca PRN ke-17. Namun, di sebalik wacana dan dasar, suara sebenar datang dari lapangan, daripada pengundi muda sendiri. Saya berharap pemimpin yang akan dipilih nanti akan menjadi pemimpin yang baik untuk negara. Jujur. Kami berterima kasih kerana mengadakan program 360 ini kerana boleh memberi kami ruang untuk menyuarakan suara kami. Isu tentang peluang pekerjaan untuk kami yang hanya kelulusan SPM kerana tiada rezeki untuk sambung belajar. Lebih 600,000 pengundi muda akan mengundi kali ini. Ini angka yang cukup besar untuk menentukan siapa yang bakal membentuk kerajaan negeri. Namun lebih penting daripada siapa menang ialah sejauh mana suara mereka benar-benar didengari. Magdalena Depol, RTM. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Nur Akila Arba'in. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Bah Undi 2025. Salam Malaysia Madani.